Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. Jadi hormati Tuan Pengerusi dan semua ahli tata kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita banyak bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana ada limpah rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka pada malam ini kita masih dapat hadir ke surau ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat isyak dan tarawih secara berjemaah. Jadi ahli jemaah semua, ulama tafsir menyatakan bahawa dalam sebuah Quran ini Allah Ta'ala telah menyebutkan nama neraka Jahannam pada 75 tempat. Jadi salah satu daripada tempat tersebut Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba, ayat yang berbunyi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Maksudnya sesungguhnya neraka Jahannam itu merupakan tempat dibentangkan titian siratul mustaqim. Neraka Jahannam merupakan tempat tinggal orang yang banyak dosa, di mana mereka akan tinggal di dalam neraka Jahannam untuk beberapa dekad lamanya. Jadi ahli jemaah semua, yang kita nak fokuskan malam ini ialah Allah Ta'ala sebut labithina fiha ahqaba. Neraka Jahannam merupakan tempat tinggal orang banyak dosa akan tinggal di dalam neraka Jahannam ahqaba. Okey, ulama kata ayat ini memberitahu kita mengenai tempoh masa manusia mesti tinggal di dalam neraka Jahannam selepas dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maknanya semua, Al-Quran telah cerita kepada kita, telah beritahu kita berapakah tempoh masa manusia dia mesti tinggal dalam neraka Jahannam bila dia telah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi Allah Ta'ala kata labithina fi ahqaba. Orang banyak dosa ni dia mesti tinggal dalam neraka Jahannam ahqaba. Jadi ahqaba dia jemaah semua, kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan perkataan plural, perkataan jamak, di mana singular dia hukum, plural dia ahqaba. Jadi bahasa Arab ni dia berbeza dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris satu singular, dua plural. Bahasa Arab tidak jemaah semua. Bahasa Arab satu singular mufrad, dua musanna, tiga baru dipanggil plural. Maknanya beza bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris plural dia dua, bahasa Arab plural dia sekurang-kurangnya mesti tiga. Jadi bila Allah Ta'ala kata orang banyak dosa dia mesti tinggal dalam neraka Jahannam ahqaba, maknanya ulama kata sekurang-kurangnya tiga hukum. Okey, satu hukum dia jemaah semua, kata Imam Ibnu Katsir, mengikut pendapat yang kuat, yang rajih, yang sahih, satu hukum bersamaan dengan 80 tahun. Jadi kalau tiga hukum, 80 kali 3, 240 tahun. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, mengikut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, 240 tahun ni bukan 240 tahun dunia, tapi 240 tahun akhirat. Jadi maknanya sesiapa yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dia wajib kena tinggal dalam neraka Jahannam sekurang-kurangnya 240 tahun akhirat. Okey, kalau kita nak tukar tahun akhirat ni kepada tahun dunia, bagaimana caranya semua? Kita kena tahu formula dia. Formula ni senang saja. Al-Quran menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah Ta'ala kata sehari di sisi Tuhan kamu bersamaan dengan 1000 tahun mengikut perkiraan kamu. Berdasarkan kepada ayat Quran ini, ulama kata satu tahun akhirat, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Okey, satu tahun dia ada berapa hari jemaah semua? Standard dia satu tahun dia ada 365 hari.
Satu hari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. So kalau 1 tahun 365 hari kali dengan 1000 tahun berapa? Akan keluar jawapan dia 365.000 tahun. Satu hari akhirat bersamaan dengan 365.000 tahun dunia. Okey, kalau 240 tahun akhirat kali dengan 365.000 tahun di dunia, berapa lah jemaah semua? Anda dah kira dah dengan kalkulator. Tak cukup kalkulator lah jemaah semua. Dia keluar jawapan dia 240 tahun kali 365.000 tahun akan keluar jawapan dia 85 juta tahun lebih. Maknanya 85 juta tahun plus. Jadi ulama kata berdasarkan kepada ayat Quran ini Allah Taala dah cerita kepada kita, dah jelaskan kepada kita tempoh masa. Jadi ulama kata bila seseorang itu telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dia tidak akan dibenar keluar daripada neraka jahanam, melainkan dia mesti terlebih dahulu kena tinggal dalam neraka jahanam sekurang-kurangnya 85 juta tahun plus. Maknanya jemaah semua, sebelum cukup 85 juta tahun plus ni, tak ada siapa pun boleh keluarkan orang tersebut. Rasulullah pun tak boleh bagi syafaat. Kita belajar ilmu tauhid, Rasulullah ni di antara keistimewaan Rasulullah memiliki syafaat, boleh mengeluarkan orang yang banyak dosa daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga. Tapi Rasulullah kata, aku tak boleh gunakan peruntukan ini, melainkan orang itu mesti terlebih dahulu kena tinggal di dalam neraka jahanam sekurang-kurangnya 85 juta tahun plus. Bila cukup 85 juta tahun plus, barulah aku boleh minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Ini realiti yang jemaah semua. Ini bukan omong kosong. Ini disebut dalam hadis-hadis, disebut dalam kitab-kitab tafsir. Dan kitab karangan Imam Ibnu Katsir dianggap sebagai ashahut tafasir, kitab tafsir paling sahih yang pernah dikarang berbanding dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi ahli jemaah semua, dalam satu hadis, oleh kerana itu Rasulullah telah bersabda dalam satu hadis, riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah, wallahi la yakhruju minha ahadun hatta yamkutha fiha ahqaba. Rasulullah kata, demi Allah, bila seseorang itu telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka dia tidak akan dibenarkan keluar daripada neraka jahanam, melainkan dia mesti terlebih dahulu kena tinggal dalam neraka jahanam sekurang-kurangnya 85 juta tahun plus. Jadi muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh kerana dahsyat sangat neraka jahanam ni, kata Imam Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau menyatakan Allah Ta'ala dia tak mahu kita masuk neraka jahanam. Allah Ta'ala telah sediakan 10 benteng, 10 amalan special sebagai benteng pertahanan diri untuk kita supaya kita tak masuk neraka jahanam. Jadi Allah Ta'ala dia tak mahu kita masuk neraka jahanam. Di antaranya Allah Ta'ala telah sediakan bulan Ramadan untuk kita jemaah semua. Sebab itulah Rasulullah menyatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru atqun minan nar. Permulaan Ramadan merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala, pertengahan Ramadan merupakan pengampunan daripada Allah Ta'ala, wa akhiruhu, kesudahan bulan Ramadan, atqun minan nar, pembebasan daripada neraka jahanam. Sebab itulah bila kita selesai berpuasa, kita diminta merayakan hari raya Aidilfitri. Sebab apa diberi nama hari raya Aidilfitri? Sebabnya kalau orang itu memang termasuk dalam list, dalam senarai orang yang mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, termasuk dalam list senarai orang yang dibebaskan daripada neraka jahanam, maka bila masuk satu Syawal, dia akan kembali kepada fitrah semula jadi dia. Tak ada dosa langsung. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Jadi fitri di sini ambil perkataan fitrah tadi. Tak ada dosa langsung dalam jemaah semua. Tapi anda tengok masyarakat Malaysia kita ni pelik tapi benar dalam jemaah semua. Macam mana kita tengok mula-mula puasa dalam jemaah semua, limpah masjid ni, kena sewa kemah. Sini tak tahu macam mana. Setengah tempat tu kena sewa kemah. Sebab limpah sampai keluar masjid, sampai keluar surau. Kalau AJK tak sewa kemah kena marah pula. Dia kata AJK tak faham jiwa, dia kata. Cukup satu minggu kemah tu kena datang balik pula. Sebab apa? Sebab dah susut dah. Daripada melimpah ruah dah tinggal penuh dalam masjid. Masuk 10 yang kedua ni jemaah semua. Kalau kita kata sebelum ni 20 sah. Masuk 10 yang kedua dah tinggal dah 15 sah. Masuk 10 yang terakhir daripada 20 sah jadi 10 sah. Malam 21 39, 22 38, 23 37, 24 36. Akhirnya bila dekat nak raya, ahli jemaah semua, 3 sah balik macam sebelum puasa dulu. Jadi seolah-olah masyarakat Malaysia kita dia tak takut pada neraka jahanam.
Bila Allah Ta'ala kata 10 terakhir kami janjikan pembebasan daripada neraka jahanam, masa itulah mereka tak datang solat tarawih. Betul tak lah jemaah semua? Ini realiti. Ini Melayu kita daripada dulu. Anak datang Kuala Lumpur daripada dulu macam itulah jemaah semua. Bukan saja di Kuala Lumpur, di Kelantan, semua lah jemaah semua. Budaya masyarakat Melayu. Dia kata pelik tapi benar. Tapi kalau kita pergi ke Mekah lah jemaah semua, di seorang datuk beritahu anak, dia ni 15 hari di Malaysia, 15 hari terakhir di Mekah puasa. Dia kata di Masjidil Haram, bila makin dekat nak raya makin ramai manusia, makin dekat nak raya makin ramai manusia. Bila masuk malam 27 Ramadan, mengikut salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa malam 27 Ramadan ini merupakan malam Lailatul Qadar. Berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah. Memang Rasulullah tegaskan malam 27 Ramadan merupakan malam Lailatul Qadar. Jadi pandangan ini telah diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu pendapat dia kata malam 27 Ramadan merupakan malam Lailatul Qadar. Dengan sebab tu bila kita pergi ke Mekah, dia kata bila masuk malam 27 Ramadan, Masya Allah, dia kata saya tengok Ustaz, orang solat di Masjidil Haram lebih ramai daripada musim haji. Musim haji 3-4 juta, saya rasa malam 27 Ramadan ni 5 juta manusia berlimpah sampai kaki bukit Mekah. Tapi di Malaysia kita di malam 27 Ramadan sibuk pergi Tesco, sibuk pergi Giant. Yang perempuan pula buat kuih bunga raya, kuih bulan purnama, kuih matahari, macam-macam lah jemaah semua. Jadi oleh kerana itu jemaah semua, bila kita dah tahu matlamat Allah Ta'ala peruntukkan bulan Ramadan untuk kita, maka kita mesti ada target, kita mesti ada matlamat kita. Bila kita dah sempat bulan Ramadan ni, kita mesti ada target, matlamat aku nak bebaskan diri aku daripada neraka jahanam, barulah kita tak berkira. Kalau masjid buat 1 juzuk pun okey, kita boleh terima, sebab kita ada target. Buat 2 juzuk 1 malam pun tak ada masalah. Dibuat lapar panjang-panjang sikit pun meletek dah. Betul tak? Oh, dia kata esok kerja tak faham jiwa, dia kata. Setengah tu dia kata, kalau masjid buat 20 lah, sini buat 8. Kalau setengah masjid buat 20, cukup 8 dia pun keluar. Bila kita tanya sebab apa keluar? Oh, dia kata sebab itu sudah Rasulullah 8, dia kata. Sebenarnya dia balas. Bila kita cek tengok, dia keluar pergi kedai mamak. Betul tak? Kedai mamak, seafood. Sambil-sambil makan tengok bola Kelantan lawan Selangor. Di budaya masyarakat kita. Yang 8 tu dia nak ikut Rasulullah. Dia tahu tak? Di Masjidil Haram di Mekah. Di Masjidil Haram di Mekah. Semenjak daripada zaman Sayyidina Umar, sampailah ke hari ini tidak ada sebuah kerajaan yang berani merubah solat tarawih daripada 20 jadi 8. Tak ada lah jemaah semua. Ya kita pandai-pandai buat 8 ni. Dia ikut sunnah Rasulullah. Yang 8 tu dia ikut sunnah Rasulullah. Yang Rasulullah sembahyang panjang dia tak mau ikut. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, sahabat kata kami, lepas kami solat dengan Rasulullah 8 rakaat, kami terpaksa berlari balik ke rumah. Sebab apa? Sebab takut tak sempat nak sahur. Dia tu tak mau ikut pula. Betul tak? Yang 8 tu dia ikut sunnah Rasulullah yang panjang tak mau ikut. Jadi kesimpulannya ahli jemaah semua, kita jangan berkira. Kita nak masuk surga Allah Ta'ala. Bila kita letak target, kita letak matlamat, kita jangan berkira. Tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bila masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan dibaca Quran 30 juzuk sehari. Bila masuk bulan Ramadan dibaca 60 juzuk sehari. Sebab apa? Sebab dia buat target dah. Kita jangan termasuk sabda Rasulullah yang berbunyi. Rasulullah kata, "Raghiba fi rajulin dakhala Ramadana thumma salakha lam yughfar lah." Rasulullah kata, suatu kehinaan atau kita celaka bagi mana-mana lelaki yang sempat sebulan bulan Ramadan, dia tak mati, dia sempat puasa sebulan bulan Ramadan, boleh hidup sebulan dalam bulan Ramadan, tapi bila berakhirnya bulan Ramadan, dia tak termasuk di kalangan orang yang mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat merugikan. Ulama kata kalau bukan bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan yang sebegini hebat pahala dia, yang wajib jadi 70 kali ganda, yang sunat jadi wajib. Wasuffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Maknanya kalau kita bulan Ramadan tak ada musuh kita nafsu kita ya. Syaitan tak goda dah kita. Masih kita tak mampu lagi nak bebaskan diri kita daripada neraka jahanam. Bila lagi ahli jemaah semua? Bila lagi? Sebab itulah as-salafus salih. As-salafus salih adalah kombinasi golongan sahabat, golongan at-tabi'in, golongan tabi'at tabi'in. Itu as-salafus salih. Berdasar kepada sabda Rasulullah yang berbunyi, khairukum barra'ali wa barra'ali wa barra'ali. Rasulullah kata orang paling baik dari kalangan kamu ialah orang pernah tengok aku, jumpa aku. Sahabat Rasulullah.
Golongan kedua tak pernah jumpa aku, tapi pernah jumpa dengan orang yang pernah jumpa aku. Pernah jumpa sahabat Rasulullah. Kita panggil golongan at-tabi'in. Golongan ketiga tak sempat jumpa aku, tak sempat jumpa sahabat aku, tapi sempat jumpa dengan golongan at-tabi'in. Kita panggil tabi'at tabi'in. Ketiga-tiga golongan adalah kita panggil as-salafus salih. As-salafus salih dalam jemaah semua. Bila nak masuk bulan Ramadan, mereka dah letak target. Aku nak guna semula bulan Ramadan ni ibadah betul-betul. Aku nak gunakan bulan Ramadan ni untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah aku lakukan pada 11 bulan yang lepas. Jadi bulan Ramadan ni bulan pemutihan. Dan bersih balik dosa-dosa yang kita lakukan pada 11 bulan yang lepas. Kalau kita berjaya, kita akan termasuk dalam list orang yang dibebaskan daripada neraka Allah Ta'ala. Ini kita kena faham. Itu konsep dia, jemaah semua. Jadi sebab tu lepas ni, bila kita dah tahu macam ni, kita kena konsisten. Kita kena fokus betul-betul. Kita kena terawih sampai akhir Ramadan. Sebab matlamat aku nak bebaskan diri aku daripada neraka Jahannam. Kita solat jemaah jangan tinggal. Solat berjemaah jangan tinggal. Baca Quran tiap-tiap hari. Buat ibadah betul-betul. Jangan kira. Jangan kira mengantuk. Jangan kira penat oleh jemaah semua. Sebab Ramadan hanya datang sebulan sekali oleh jemaah semua. Dan dalam masa yang sama oleh jemaah semua, di samping kita bebaskan diri kita daripada neraka Jahannam, tugas kita yang kedua, kita kena bebas orang dalam kubur. Terutama kedua ibu bapa kita. Ibu bapa kita dalam kubur oleh jemaah semua. Masya Allah. Sumbangan kita nak balas budi ibu bapa kita oleh jemaah semua. Balas budi terbaik yang paling bermakna, yang sebenarnya ialah bila kita berjaya membebaskan ibu bapa kita daripada neraka Jahannam. Kita berdoa, Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan kami, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang kepada kami semasa kami kecil. Didik kami, jaga kami. Kalau seorang ibu tak bagi susu kepada anak, baby yang baru lahir tak bagi susu, tak urus dengan baik, mati lagi bawa semua. Tu nak cerita je. Memang kita tak boleh balaslah ibu, budi ibu bapa kita. Jadi cara terbaik kita nak balas budi ibu bapa kita, kita bantu dia, tolong ibu bapa kita supaya mereka tak masuk dalam neraka Jahannam. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, al-bayyitu fil qabri kal ghariqil mustaghithi wa fi riwayatin kal ghariqil mughawwith. Rasulullah kata, orang yang berada dalam kubur, orang yang mati yang berada dalam kubur, kalau dia diazab oleh Allah Ta'ala, kalau dia diazab oleh Allah Ta'ala, dia terdesak mengharapkan pahala daripada orang yang hidup, sebagaimana orang bahai terdesak mengharapkan bantuan daripada orang yang berada di daratan. Kita ambil contoh Saleh, kawan kita, dihanyutkan oleh arus yang deras di banjir besar. Kita alhamdulillah berjaya berada di tempat yang tinggi, tebing yang tinggi atas bukit. Kita nampak Saleh tenggelam timur, tolong dia kata. Itu Saleh kawan baik kita. Kita tengok Saleh daripada jauh berluru ke arah kita, dihanyutkan oleh arus yang deras, tenggelam timur. Bila kita tengok Saleh macam tu, mesti kita akan cari kayu, cari batang penyapu, cari benda nak hulu kepada Saleh. Kita cari tak ada. Tiba-tiba kita terjumpa 9 pedang tak bersarung. Samurai pula tu, Allah tajam lah jemaah semua. Samurai dipotong besi pun dia, besi pun boleh putus. Tajam samurai ni. Jadi oleh kerana tidak ada jalan, kita pun terpaksa hulu kepada samurai, kepada Saleh. Saleh pegang tak boleh jemaah semua? Pegang tak boleh jemaah semua? Pegang dalam jemaah semua. Sebab dia terdesak dah. Orang lebahai ni, kita semua ada pengalaman lebahai. Kita tak boleh fikir apa dah. Orang hulu kita mesti pegang. Itu orang lebahai terdesak. Hulu kayu pegang kayu, hulu pisau pegang pisau, hulu mata pedang yang tajam pun pegang dalam jemaah semua. Melukakan tangan pun pegang, mencederakan tangan, cedera parah pun pegang lagi orang lebahai ni. Sebab dia terdesak dah. Dia kata, kalau aku tak pegang pedang samurai ni, aku akan mati dah. Tapi kalau aku pegang pedang samurai ni, boleh jadi aku akan selamat walaupun melukakan tangan aku, walaupun mencederakan aku. Rasulullah kata, sebagaimana terdesaknya orang lebahai mengharapkan bantuan daripada orang yang berada di daratan, hulu pedang, pegang pedang, melukakan tangan pun tak kisah, maka begitulah orang dalam kubur oleh jemaah semua. Kalau dia diazab oleh Allah Ta'ala, terdesak mengharapkan pahala daripada orang hidup, sikit pun tak apa, dia kata, yang penting sampaikan pahala untuk aku. Dengan sebab tu Allah Ta'ala akan mengurangkan azab aku. Okey, siapa boleh garanti ibu bapa dia tak diazab dalam kubur? Kita cek tengok ibu bapa aku di masa dulu, masa dia hidup dulu, oh hebat dia ni.
ahli ibadah. Tapi kita boleh garanti tak dia tak diazab dalam kubur? Tak boleh garanti ahli jemaah semua. Sebab Rasulullah telah bersabda dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi walakin ma yataghabbadahu Allahu bi rahmatihi. Rasulullah kata tidak ada siapa dari kalangan kamu yang masuk syurga dengan sebab kehebatan amalan dia. Dia buatlah ibadah, dia sedekahlah 1 juta pun, pergi buat umrah sampai 50 kali, buat haji sampai 10 kali, tahajud tiap-tiap malam, dia masuk surga bukan dengan sebab kehebatan amalan dia. Sebab tu kita jangan rasa cukup dengan ibadah kita. Sebab tu kita jangan rasa ego oleh jemaah semua. Kita tengok sebelah rumah kita kaki dada, isap makan pi kuda. Kita jangan hina dia sebab kita tak tahu dia ahli syurga ke ataupun kita ahli syurga. Kita tak boleh garanti dia ahli neraka. Sebab mana tahu satu masa dia berubah. Jadi Rasulullah kata semua kamu masuk syurga dia sebab rahmat Allah Taala. Lalu sahabat kata okeylah wahai Rasulullah, kami boleh terima kenyataan bahawa semua kami masuk syurga bukan sebab kehebatan amalan kami. Sebab apa? Sebab yang pertama boleh jadi amalan yang kami buat walaupun banyak Allah Taala tak terima. Yang kedua, kami buat dosa, dosa kecil kami buat, dosa besar kami buat. Jadi munasabahlah kalau Allah Taala kata kamu masuk syurga bukan sebab kehebatan amalan kamu, tapi dengan sebab rahmat aku. Tapi bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah? Kamu amalan kamu garanti Allah Taala terima. Yang kedua, kamu tak akan melakukan dosa. Kamu maksum, dosa kecil tak buat, dosa besar pun tak buat. Tapi adakah kamu masuk surga dengan sebab rahmat Allah Ta'ala juga wahai Rasulullah? Rasulullah kata hatta ana, aku pun masuk surga dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Maknanya tak ada siapa yang boleh garanti orang dalam kubur tak diazab oleh Allah Ta'ala walaupun dia buat ibadah hebat macam mana pun. Dengan sebab itulah kita buat kenduri arwah, dengan sebab itulah kita buat tahlil arwah, kita baca Yasin malam Jumaat dengan dia nak tolong orang dalam kubur. Dia asyik sikit bid'ah. Yang konsep Bukit Jalil itu tak bid'ah pula. Yang macam ni bid'ah. Yang tak datang solat jemaah itu yang bid'ah je. Tak kisah pula. Silap-silap orang pula orang yang kata bid'ah tu dia pun tak datang solat berjemaah. Itu dah cerita lagi jemaah semua. Okey. Salah satu cara terbaik daripada 10 amalan special ni, Ibn At-Tahawi kata salah satunya ialah kita buat sedekah jariah. Ini yang paling mudah dalam jemaah semua. Kita nak bantu dalam kubur. Sebab apa? Sebab sedekah jariah dalam jemaah semua. Semua mazhab kata sedekah jariah ni sampai pahala kepada si mati. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ijma' ulama menyatakan bahawa sedekah jariah ni sampai kepada pahala kepada si mati. Sedekah jariah atau wakaf dalam jemaah semua bila kita beri kepada tempat yang kekal. Buat masjid, buat madrasah, buat tahfiz. Itu dipanggil jariah. Benda tu kekal. Sebab itulah Rasulullah bersabda dalam hadis, Rasulullah kata idza mata insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ini di antara 3 amalan special ni yang boleh jadi benteng dalam jemaah semua. Tapi sebab apa Rasulullah sebut sedekah jariah dulu? Ulama katakan sedekah jariah lah paling senang untuk dilakukan. Senang macam mana? Orang kaya boleh buat, orang miskin boleh buat. Sebab 1000 pun jariah, 100 ringgit pun jariah, 10 sen pun jariah, 5 sen pun jariah. Bahasa pula singkat, tak perlu bahasa yang lama. Kalau nak tulis cek 1 juta pun 5 minit ya. Betul tak? 100,000 pun 5 minit ya. 1000 pun 5 minit ya. Tapi kalau nak baca Quran 10 juzuk, berapa minit lah jemaah semua? 1 juzuk, setengah jam paling cepat kita kata. Kalau 2 juzuk, 3 juzuk, 10 juzuk, memakan masa yang lama. Lepas tu kalau tak betul tajwid, sirat-sirat air bulan, Quran anak kita balik. Jadi orang jahil boleh buat jariah, orang alim boleh buat jariah, orang mukmin boleh buat jariah, orang soleh pun boleh buat jariah. Yang penting sumbernya halal, dia je ikhlas ahli jemaah semua. Dan sedekah jariah dia ahli jemaah semua. Disebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin bi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala kata bandingkan orang yang infak, yang sedekah pada jalan Allah Ta'ala seperti seorang yang menanam 1 biji benih mengeluarkan 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 kali 7, 700. Jadi ulama kata berdasarkan kepada ayat Quran ini paling kurang Allah Ta'ala akan beri kepada kita 700 kali ganda. Tapi Allah Ta'ala kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Harus bagi Allah Ta'ala gandakan lebih daripada 700. Jadi Ibn Katsir nak beritahu bahawa benda itu benar-benar berlaku. Ibn Katsir bawa satu hadis.
daripada Abu Utsman An-Nahdi, anak murid kanan Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innallaha yudha'iful hasanah alfi hasanah wa fi riwayatin alfi hasanah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan gandakan amalan kebajikan yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan sampai 1 juta pahala. Dia boleh berkembang daripada RM1 jadi 1 juta lagi semua. Dalam setengah riwayat kata 2 juta pahala. Itu luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan lagi semua, Masya Allah. Sebab itulah Rasulullah kata, bulan Ramadan syahrul sadaqah, bulan bersedekah. Sebab Rasulullah suruh kita banyak lakukan sedekah. Cuma kita kena ingat lagi semua, bila kita nak buat jariah, kita kena betul-betul fokus. Ibadah dia kena fokus lagi semua. Betul-betul istiqamah. Jadi lagi semua, kita ambil contoh orang yang fokus lagi semua. Simple saja. So, ada seorang sahabat Rasulullah, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni. Bila Rasulullah isytihar nak pergi berperang di Tabuk, tiba-tiba dia jatuh, dia sakit tendak pada masa itu. Jadi dia pun tak pergilah berperang bersama-sama Rasulullah di Tabuk. Bila Rasulullah dah sampai di Tabuk, sampai berita kepada Rasulullah, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni telah wafat, meninggal dunia. Lalu Rasulullah panggil sahabat dia buat solat jenazah ghaib. Ini salah satu dalil boleh kita buat solat jenazah ghaib. Okey. Lepas Rasulullah sembahyang sunat jenazah, lepas Rasulullah sembahyang jenazah ghaib, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, kamu tahu tak, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni ni, bukan saja kita yang solat jenazah ke atas dirinya, tapi jenazahnya telah disolat oleh 70,000 orang malaikat. Jadi sahabat pun terkejut, heran sahabat. Sebab apa Muawiyah ni, wahai Rasulullah? Tengok biasa-biasa saja, simple saja. Nak kata banyak ibadah tak ada, nak kata sedekah banyak pun tak ada, tahajud tengah malam pun nampak tak ada, biasa, orang biasa. Tapi sebab apa dia ni, bila dia mati 70,000 orang malaikat solat ke atas jenazahnya? Sebab Rasulullah kata dia konsisten, istiqamah, fokus betul-betul buat ibadah. Apa dia? Dia sentiasa baca Qul Huwallah. Pergi ke mana membaca Qul Huwallah, berlunggang kuda baca Qul Huwallah, masuk Tesco Qul Huwallah, masuk Jaya baca Qul Huwallah, bawa kereta pergi mana membaca Qul Huwallah, konsisten, fokus. Sebab itulah Al-Quran menyatakan, bila nak buat jariah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-birra, kata Imam Ibnu Katsir, wa qala salafu, berkata ulama salaf, al-birra ay al-jannah, lan tanalul jannata, kamu tidak akan boleh masuk surga Allah Ta'ala sehingga kamu sanggup sedekah benda yang paling kamu sayang, harta yang paling bernilai. Bernilai itulah paling sayang. Betul tak lagi semua? Bila turun ayat Quran ni, ada ambil satu contoh, Sayyidina Umar lagi semua. Bila turun ayat Quran ni, cepat-cepat dia pergi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, Masya Allah, wahai Rasulullah, lidah dia jamin surga. Sayyidina Umar, bila turun ayat Quran ni, dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, bila aku cek tengok amalan yang harta yang paling bernilai, yang paling aku sayang, wahai Rasulullah, ialah sebuah kebun kurma yang aku peroleh dalam peperangan Tabuk, dalam peperangan Khaybar. Inilah harta yang paling aku sayang, wahai Rasulullah, yang paling bernilai, yang banyak berjubah kepada kehidupan aku, sumber rezeki aku. Sumber rezeki lagi semua, kebun kurma. Jadi kata Sayyidina Umar, apakah cara terbaik? Memang aku nak infak, tapi ajar kepada aku, wahai Rasulullah, apakah infak yang terbaik? Kata Rasulullah, habisil arda wasabilis samarah. Rasulullah kata, kamu wakafkan tanah kamu ni. Pokok kurma kamu wakaf, tanah pun kamu wakaf. Daripada sini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawa ada sebahagian ulama menyatakan bahawa orang yang mula-mula sekali buat wakaf dalam Islam ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nak cerita lagi buat semua, itulah bila buat sedekah, kita kena buat yang terbaik. Sebab terutama dalam bulan Ramadan yang terbaik. Malam ni pula malam jemaah lagi buat semua, masya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Apa istimewa sedekah jariah? Ya? Rasulullah kata, ma tasaddaqa ahadukum bi sadaqatin wa la yaqbalullahu illa at-thayyibah illa akhadha bi yaminih. Rasulullah kata, bila kamu, mana-mana kamu buat sedekah yang baik, sedekah yang baik di sumbernya halal, dia aja ikhlas. Itu saja syarat dia. Sumber halal dia ikhlas. Jadilah sedekah yang baik. Allah Ta'ala akan terima dengan tangan kanannya. Kata Asy-Syaikh Al-Mula Al-Qari, maksud Allah Ta'ala terima dengan tangan kanan, maknanya Allah Ta'ala redha. Kalau kita beri benda kepada orang, dia terima dengan tangan kanan, dia redha. Kalau dia terima tangan kiri, dia tak redha. Jadi Allah Ta'ala kata, aku redha kalau sedekah yang baik.
Rasulullah kata buatlah sedekah jariah walau kana tamaratan, walaupun sebiji buah tamar. Kalau sebiji buah tamar ni dijual, hasil daripada jualan sebiji buah tamar ni, kita kata sebiji buah tamar 1 sen. Boleh campur-campur, jadi sebiji buah tamar dibuakili 1 sen. 1 sen ni, buah tamar yang kita sedekah ni, ahli jemaah semua, dibuat masjid, dibuat tahfiz, dibuat madrasah, dibuat pondok, ahli jemaah semua. Rasulullah kata walaupun sebiji buah tamar, kalau kita buat jariah, kalau dibuat sedekah jariah, dia pahalanya akan berkembang hatta takuna a'zama minal jabal. Pahala itu boleh berkembang sampai lebih besar daripada bukit, ahli jemaah semua. Nak cerita besar kehebatan sedekah jariah. Sebab itulah disebut dari kitab Jauharul Ma'hud, seorang lelaki dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, inilah pahala kamu, inilah amalan kamu. Lelaki tersebut kata, wahai Allah Ta'ala, ini bukan amalan aku. Allah Ta'ala kata, memang ini amalan kamu. Bukan, wahai Allah Ta'ala, aku tak pernah sedekah juta-juta ni. Allah Ta'ala kata, memang kamu sedekah RM1 ya. Lebih kurang macam tu. Tapi kamu sedekah jariah. Kamu buat wakaf. RM1 ni dibuat masjid, dibuat madrasah, dan benda tu kekal sampai hari kiamat. Walaupun RM1, tapi pahalanya berkembang sampai juta-juta boleh jadi ahli jemaah semua. Jadi buat akhirnya Rasulullah menyatakan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrin. Rasulullah kata, takutilah neraka dengan cara kamu bersedekah. Peliharalah, peliharalah diri kamu. Lindungilah diri kamu daripada neraka jahanam. Dengan cara kamu bersedekah, tak mampu RM100, RM10. Tak mampu RM10, RM1. Tak mampu juga 5 sen. Tak mampu juga 5 sen. Walau bisyaqqi tamrin, tak mampu juga sebelah buah tamar pun tak apa, kata Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis, satu hadis lagi, riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, ma min yawmi yusbihul ibadu fihi illa yanzilul malakani faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa qala al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rasulullah kata, bila masuk waktu subuh, setiap hari bila masuk waktu subuh akan turun dua orang malaikat ke langit dunia, di mana malaikat ni berdoa daripada pagi sampai maghrib. Doa para malaikat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia sahaja. Dan kita kena ingat, doa para malaikat tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini kehebatan malaikat. Dia doa tak, Allah Ta'ala tak tolak lah. Apa doa para malaikat? Faqala ahaduhuma, berkatalah malaikat yang pertama, wahai Tuhan kami, kamu ganti balik rezeki orang yang bersedekah. Ganti dari jemaah semua. Kalau kita seorang businessman, harta kita makin berkembang, makin kita bersedekah makin berkembang. Kalau kita bukan seorang businessman, kita tak terlibat dalam perniagaan, ulama kata berkat hidup kita. Makin tua, makin rajin buat ibadah. Makin tua, makin rajin buat ibadah. Makin banyak baca Quran, makin mudah tahajud. Makin rajin datang masjid, dengar kuliah. Makin rajin solat berjemaah. Itu berkat. Wa qala al-akhir, berkatalah mereka yang kedua, Allahumma a'ti mumsikam talapa. Wahai Tuhanku, kamu tarik rezeki orang kedekut. Tarik macam mana? Makin tua, makin minat kepada syahruhan, makin tua makin minat kepada bola sepak, ahli jemaah semua. Tak ada pahala 1 sen pun. Benda-benda lara makin tua makin minat, malah datang masjid, malah datang surau. Macam-macam penyakit kena bila tua, sampai tak boleh buat ibadah, penyakit kanser lah, kecil mandi, sampai mengganggu ibadah. Itu di antara salah satu tidak berkat, ahli jemaah semua. Anak-anak isyak nada pun ada. Jadi ahli jemaah semua, oleh kerana itu sepada bulan Ramadan ini malah sama-sama kita bebaskan diri kita dan bebaskan kedua ibu bapa kita, keluarga kita daripada neraka jahanam. Jadi anak setakat itulah saja daripada anak pada malam ini. Jadi ahli jemaah semua, anda ni orang kedua dah daripada tahfiz repek ni. Jadi baru ni Ustaz Ali Din Syahdan. Jadi mungkin dia dah tunjuk gambar masjid, wallahualam lah, di masjid. Jadi yang ahli jemaah derma dulu ini yang kita buat, ahli jemaah semua. Masjid Imam Syafi'i, kalau sekarang ni kalau kita bagi kontrak nak ada dalam 9 juta. Tapi kalau kita buat mungkin dalam 7 juta saja. Jadi alhamdulillah masjid ni dah hampir siap lah. Setengah buat lagi sekarang ni. Walaupun bulan puasa kita buat. Tukar ni tukar Indonesia. Sebab kubah dia tu konkrit. Bukan kubah biasa, kubah konkrit ahli jemaah semua. Malaysia tukar-tukar kita ni kurang kepakaran sikit. Jadi ahli jemaah semua, kita sekarang ni 2 tingkat kita dah guna, dah finishing dah 80% dah. Jadi kita nak finishing tingkat yang ketiga. Lepas tu kubah, lepas tu menara. Dalam masa yang sama kami juga buat asrama pelajar, asrama puteri, asrama perempuan. 4 tingkat siap 1 tingkat. Jadi ahli jemaah semua, bayangkan bagaimana masjid ni pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam diimarahkan. Bayangkan kalau 200 orang pelajar ni, kita bagi masa 8 jam untuk baca Quran. Kalau anda boleh baca Quran paling cepat 1 jam 5 juzuk, ahli jemaah semua.
Mungkin pelajar-pelajar dalam satu jam 3 juzuk, 2 juzuk. Jadi kalau 2 juzuk kali 8 16 juzuk, kalau kali 200 berapa? Tak cerita maknanya kelebihan. Dan masjid insya-Allah akan dijadikan masjid mukim oleh jemaah semua. Jadi adalah ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua penerima-penerima sini yang telah banyak menyokong. Jadi ahli jemaah boleh dapatkan sejak wakaf. Tak ada masalah bawa di wakaf pula. Dia untuk kedua bapa kita, adik-beradik kita, semua orang Islam. Dia yang kedekut tak akan mengurangkan pahala ibu bapa kita. Kita dia semua orang Islam, makin banyak kita niatkan pahala, makin besar pahala kita dapat. Dan Rasulullah menyatakan man khadama khudim. Siapa suka sedekah, bantu orang dalam kubur, dia suka dia pahala untuk orang dalam kubur, suka bantu orang yang hidup, suka berkhidmat untuk masyarakat. Bila dia mati, orang akan bantu dia pula. Orang mudah nak bantu dia, nak sedekah pahala pun senang jadi. Dan sampai itulah jemaah semua bawa di antara buku baru. Ada satu buku baru hari Sabtu baru siap, tak sempat siap. Buku baru berjudul Ensiklopedia Selawat kepada Rasulullah. Tak sempat dah siap. Jadi hari Sabtu dia baru siap. Di antara bukunya, buku baru 40 kisah motivasi, ajaib je doa. Kita biasa dengar, kita semua kita ada masalah, terdesak. Kadang-kadang kritikal. Pada masa itulah kita pergi jumpa tok guru, kita pun nak cari, ustaz apa doa terbaik ustaz? Nak sembahyang hajat dia doa apa ni? Jadi dalam buku ni ada buatkan 40 kisah orang-orang soleh. Bila ada masalah, dia guna doa tersebut. Orang ni dia guna doa ni, orang ni doa ni. Macam-macam doa. Ada 40 ada masuk. Banyak sebenarnya, tapi ada pilih 40 saja. Jadi kita beli buku ni, kita boleh pilih doa apa yang kita nak gunakan, yang kita nak amalkan. Sebab kita masuk semua dalam buku ni, doa yang mustajab. Jadi, perkenalkan oleh Allah Ta'ala. Dan dalam buat juga buku Q&A, Question and Answer Syekh Nuruddin. Sebab kepada Syekh Nuruddin ni datang tempat ana sebulan 1 minggu. 1 minggu sebulan. Setiap bulan dia mari, dia duduk 1 minggu tempat ana. Menjayakan pengajian tafaqquh fiddin, melahirkan ulama. Jadi buku-buku buku soal jawab agama ni dibukukan daripada, diambil daripada ceramah dalam YouTube, dalam CD dan sebagainya. Dan dalam buat juga buku ada talupah Ensiklopedia Bid'ah. Harga asas RM100, promosi RM70. Campur dengan buku Syekh Nuruddin ni, dua di RM100 ya. Pada asalnya RM138 tapi promosi RM100. Dan buku Legenda Nabi Khidir, nak tahu Nabi Khidir hidup ke mati. Majoriti ulama kata hidup, minoriti kata mati. Jadi dalam buku ni ada masuk 80 nama orang ulama yang pernah jumpa Nabi Khidir. Jadi ahli jemaah boleh dapatkan buku-buku di sebelah sana dan sini wakaf sekali. Jadi ada rasa sakat itulah saya daripada anda pada malam ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan diri anda sendiri. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.